Etika kerja merupakan salah satu isu penting dalam pengurusan organisasi. Nilai-nilai murni etika kerja adalah perlu bagi mengelakkan daripada berlakunya kejadian atau gejala buruk seperti kemunduran dalam pentadbiran, kelemahan produktiviti dalam perkhidmatan dan sebagainya. Menurut Datuk Nik Mustafa Nik Hasan, iaitu pengarah Institut Kefahaman Islam Malaysia, penghayatan sepenuhnya terhadap etika akan melahirkan pekerja yang mempunyai disiplin diri yang tinggi. Pekerja yang berdisiplin akan memastikan setiap kerja dilaksanakan dengan baik meskipun tiada pengawasan terhadapnya di dalam organisasi. Persoalannya, adakah kita sebagai seorang pekerja mengamalkan etika kerja yang baik? Sejauh manakah kita sebagai seorang manusia yang berpegang kepada agama mampu untuk menjalankan tugas dan amanah dengan baik? Malahan, dalam Islam juga turut menuntut umatnya agar melakukan pekerjaan dengan bersungguh-sungguh kerana setiap pekerjaan yang baik itu dianggap sebagai ibadah dan diberikan ganjaran pahala. Konsep etika kerja telah menjadi asas dalam pembentukan sebuah organisasi yang berkualiti. Etika kerja ini merupakan sebagai garis panduan oleh setiap organisasi. Hal ini termasuklah etika kerja dalam sektor swasta dan juga sektor awam di Malaysia. Ia juga bertujuan untuk membentuk tingkah laku dalam pada masa yang sama, meningkatkan potensi para pekerja dalam sesebuah organisasi. Islam sebagai agama yang lengkap memberikan garis panduan yang menyeluruh tentang etika kerja yang sepatutnya diamalkan dalam sesebuah organisasi. Pendedahan kepada amalan etika kerja Islam mula mendapat perhatian dalam kalangan masyarakat untuk kembali kepada ajaran Islam yang sebenar sebagai kaedah dalam mengatasi cabaran dalam menguruskan organisasi pada masa kini. Etika kerja Islam juga turut dikenali sebagai Islamic Work Ethic dan lebih digunakan secara meluas dalam penulisan-penulisan semasa. Pekerjaan dalam Islam tidak hanya memandang kepada habuan dunia semata-mata, sebaliknya pekerjaan itu merupakan satu jihad kerana melalui pekerjaan seorang individu itu dapat menyeimbangkan kehidupannya serta memenuhi keperluan diri dan tanggungannya. Manakala dari sudut matlamat pekerjaan dalam Islam adalah untuk mendapatkan keredaan Allah SWT. Setiap pekerjaan yang dilaksanakan haruslah menepati prinsip-prinsip yang telah ditetapkan oleh Islam. Pematuhan kepada prinsip ini mampu memberikan kebaikan kepada masyarakat dan bukannya untuk kepentingan peribadi semata-mata. Apabila membicarakan etika kerja dalam perspektif Islam, pada asasnya golongan pekerja harus memahami konsep bekerja di dalam Islam. Hal ini adalah kerana pemahaman konsep bekerja di dalam Islam mempunyai kaitan yang amat rapat dengan etika kerja seseorang Muslim dalam melakukan suatu kerja, tidak kira pekerjaan dalam sektor awam maupun swasta. Konsep etika kerja bukan saja diperbahaskan oleh para intelektual barat, tetapi juga para cendekiawan Islam. Bekerja di dalam konsep Islam adalah keperluan setiap individu untuk memenuhi keperluan tuntutan hidup dan keluarga. Perkara ini dapat dilihat di beberapa sektor pekerjaan di negara yang mengamalkan konsep etika kerja berlandaskan agama Islam. Antara panduan etika kerja Islam yang digariskan adalah seperti mendidik setiap individu sama ada majikan ataupun pekerja untuk melaksanakan tanggungjawab secara berakhlak. Apabila sektor pekerjaan di Malaysia mengamalkan sikap sebegini, ia membantu mencegah para majikan serta pekerja daripada terjerumus dengan perbuatan negatif dan keji. Perbuatan yang negatif sering berlaku dalam sesebuah organisasi sama ada sektor awam ataupun sektor swasta. Perlakuan yang berlanggar dengan etika dan akhlak pekerjaan Islam adalah seperti menipu dan melakukan rasuah. Konsep kerja Islam ini sering dikaitkan dengan prinsip kerja yang berteraskan Al-Quran dan Al-Sunnah. Bagi umat Islam, sumber-sumber prinsip dan ajaran Islam adalah berlandaskan Al-Quran dan hadis. Hal ini kerana Al-Quran mengandungi wahyu serta firman Allah Subhanahu Wa Taala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Manakala Al-Sunnah merangkumi perlakuan kepribadian Nabi Muhammad SAW yang perlu dicontohi. Apabila semua pekerja berpegang teguh dengan etika ini, maka mereka mampu memahami konsep amar ma'ruf nahi mungkar, iaitu mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Islam juga menerapkan nilai etika kerja yang bersifat universal. Universal ini adalah merupakan sikap keterbukaan dan kesaksamaan dalam sesebuah pengurusan di dalam organisasi. Mengambil contoh seperti Johor Corporation ataupun JCOP, pihak pengurusan menerima pekerja dari seluruh lapisan masyarakat. Organisasi ini bersifat universal di mana para pekerja yang diambil tidak mengira bangsa
agama, warna kulit, keturunan. Dalam pada masa yang sama, ia mampu menjamin kesejahteraan para kaki tangan di dalam syarikat tersebut dalam jangka masa yang panjang. Agama Islam terkenal dengan konsep yang aman dan sejahtera kerana tiada paksaan dalam agama Islam. Oleh yang demikian, konsep kerja yang selalu ditekankan dalam agama Islam ialah mengutamakan keamanan dan kesejahteraan. Malahan, prinsip-prinsip etika kerja Islam ini diadaptasikan agar bersesuaian dengan fitrah manusia. Walaupun tidak terdapat banyak organisasi yang benar-benar mempunyai kod amalan etika kerja Islam, melainkan di jabatan-jabatan agama Islam, namun masih terdapat sebilangan sektor pekerjaan swasta di Malaysia juga mengamalkan etika kerja yang berkonsepkan Islam. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pendedahan terhadap amalan serta faedah dari pengamalan etika kerja Islam kepada organisasi. Terdapat beberapa cabaran dalam proses mengimplementasikan amalan etika kerja Islam di dalam kalangan pekerja. Antaranya ialah kepesatan pembangunan teknologi maklumat yang turut mempengaruhi amalan etika dalam sesebuah organisasi. Kemajuan teknologi ini menyebabkan banyak pekerja yang lalai dan leka menggunakan kemudahan yang diberikan oleh organisasi dan disalahguna untuk urusan peribadi. Bagi mengatasi cabaran etika kerja Islam dalam teknologi ini, organisasi perlu mengambil langkah proaktif dengan mengeluarkan pekeliling berkaitan penggunaan kemudahan internet. Selain itu, laman-laman web yang bukan berkaitan dengan pekerjaan haruslah disekat bagi membolehkan pekerja memberikan fokus yang penuh terhadap tugasan mereka. Pelaksanaan amalan etika kerja Islam memerlukan kepada kefahaman yang tinggi di kalangan anggota pekerja. Oleh yang demikian, masih terdapat sebilangan kecil yang kurang memahami konsep etika kerja Islam walaupun terdapat garis panduan dan peraturan yang telah ditetapkan dengan berlakunya kes seperti ponteng kerja, lewat datang bertugas, keluar minum dan makan dalam waktu kerja. Keadaan ini jelas menunjukkan bahawa budaya dan etika kerja yang sihat masih terasing di Malaysia, terutama di kalangan pekerja Islam kerana nilai tidak diamalkan secara menyeluruh oleh kalangan pekerja. Ini menunjukkan peraturan sahaja tidak mampu untuk membentuk anggota pekerja yang beretika tanpa mereka menghayati dan memahami etika-etika tersebut. Dalam aspek persekitaran budaya etika kerja Islam yang kondusif, setiap organisasi perlu mempunyai penghayatan dan pengamalan integriti tinggi terhadap etika kerja murni dari segi penguatkuasaan terhadap gejala rasuah, penyerewangan dan salah guna kuasa. Justru itu, budaya yang memartabatkan integriti akan mewujudkan persekitaran yang baik kepada warga kerja untuk menghindari salah laku. Menerusi portal laman web rasmi Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia, SPRM, statistik rasuah di dalam negara pada tahun 2019 adalah sebanyak 1,101 kes dicatatkan yang mana jumlah ini adalah tertinggi dalam 5 tahun kebelakangan. Keadaan ini sangat membimbangkan kerana pertambahan kes berlaku setiap tahun. Oleh itu, persekitaran amat penting dalam mempengaruhi individu dari segi pembentukan nilai dan tingkah laku. Usaha untuk menyemai nilai etika Islam adalah penting untuk meningkatkan kecekapan dan kualiti sesebuah organisasi. Walaupun kebanyakan negara menggunakan prinsip etika kerja mereka sendiri, seperti Amerika Syarikat yang mengamal etika kerja berdasarkan nilai Protestan Calvinis, atau Jepun yang bergantung kepada prinsip Samurai Bushido, tetapi mereka telah terasing beberapa asas keperluan sifat manusia. Ini adalah kerana nilai etika yang terlalu sekular dalam kehidupan disebabkan mereka meletakkan kepentingan ke atas pemilikan bahan yang hanya mengakibatkan krisis moral dan etika di kalangan pekerja. Sebagai contoh, situasi yang berlaku di Amerika Syarikat, skandal rasuah yang tinggi sekitar tahun 1880-an telah menyebabkan reputasi organisasi menurun yang disebabkan oleh krisis etika di kalangan kaki tangan. Sementara itu di Jepun, etika kerja mereka yang memberi penekanan kepada produktiviti dan ketegunan telah menghasilkan budaya kerja yang buruk dalam masyarakat. Akibatnya, ramai yang terpaksa mengorbankan kehidupan mereka sendiri apabila mereka tidak dapat menahan daripada menghadapi kekecewaan, tekanan dan gangguan emosi apabila mereka tidak dapat memenuhi sasaran mereka sendiri. Ini menyebabkan Jepun merupakan antara negara yang mencatatkan kes bunuh diri yang tertinggi akibat berlebihan waktu bekerja. Kesimpulannya, konsep etika kerja bukanlah merupakan sesuatu yang baru tetapi merupakan satu sifat semula jadi manusia yang terdiri daripada sikap-sikap yang baik. Amalan-amalan etika ini adalah bersifat universal dan perlu diamalkan sepanjang masa supaya organisasi dapat melaksanakan sesuatu tugas dengan cemerlang. Islam memberikan penekanan khusus tentang pentingnya mempunyai sikap dan etika yang betul dalam kehidupan seharian. Cabang akhlak dalam Islam bersifat sejagat dan boleh digunakan sepanjang masa tanpa mengira tempat.
masa dan warna kulit. Sekiranya penerapan etika Islam ini dapat dilaksanakan dengan menyeluruh, pastinya sesebuah organisasi itu dapat melaksanakan sesuatu pekerjaan dengan sempurna dengan bermatlamatkan keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Melalui pelaksanaan amalan etika kerja Islam yang berkesan, sesebuah organisasi mampu untuk mencapai tahap yang lebih tinggi meliputi bidang pengurusan, perniagaan, tanggungjawab sosial dan sebagainya. Bukan itu sahaja, sikap toleransi turut memainkan peranan penting di mana Islam menerima konsep serta kaedah penerapan amalan-amalan dan nilainya yang murni yang bersifat universal selagi mana ianya tidak bertentangan dengan ajaran Islam.